Assalamualaikum, Allahumma salli ala Muhammad. Apa khabar semua? Masya Allah. Termenyesal pula pakai tudung ni sebab tulisan putih tak nampak dekat bunga tudung tu. Allahumma salli ala Muhammad. Termenyesal. Okay, Lis Daud apa khabar? Atun Hamid, Hamidah, Saad, Lis Daud, Sri Siti Dayu, Siti Atikah Tukimin, Ramlah Selamat, Nur Aziah Abdul Jalil, Subhanallah, Alhamdulillah, Wani Yahya, Syarifah Safiyah, Badaria Rahman, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Umi ikut rehlah ke? Masya Allah. Tak percaya ni. Hafiz Azliati, Rodiah Syarif, Fatimah Omar, Wani Yahya, Wani Zaidah, Wani Ishaq, Siti Azmahani, Siti Atikah Tukimin. Cik Siti Atikah, kiriman dah sampai. Masya Allah, terima kasih banyak. Farzah Abdul Rahman, Alhamdulillah. Syarifah Hafizah Al-Idrus, Anita Mak Daud, apa khabar? Subhanallah, Alhamdulillah. Siti Azmahani, Alhamdulillah. Madinatul Munawwarah, apa khabar kak? Macam mana Tuan Zamri suami? Pagi Jumaat yang berkat, kita doakan sama-sama semoga semakin sihat, ada sihat walafiat. Allahu Akbar. Kat Madinatul Munawwarah kat ni kita sedang diuji Allah. Kita sama-sama sahabat La Tahzan doakan insya-Allah suami Kak Ani segera sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Siti Roziah Osman, Sabariah Mat Zain, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Zuraini Tahir, Baizura Zura, Asisah, Aisyah, Nur Husnah Abdul Wahab, Munajah. Ya Allah, tak nampak. Masya Allah, bunga putih kacau ni, bunga putih. Apa khabar Maksu Zunaiza Ahmad, mendengar dari mana tu? Johor, Kedah, Mekah. Kak Siti Arfah, Kaifahal, macam lama tak nampak nama ni, sihat ke? Rosita Yaakob, Nurisah Mustafa, Rosmilah Badarus Amin, Suryani, Rusmahwati Din, Nurlis Azrin, Kabari, Masya Allah, Alhamdulillah. Rifkah Husni Fatimah Abdullah, Alhamdulillah. Nur Hazizan, Masya Allah. Fatimah Umar, tudung bunga-bunga, lepas tu bunga putih dia tu kacau nak baca tulisan. Siti Khadijah, Suhana Ana, Zan Aizan, Kaifahal. Nafisah Haji Itam, Nafisah Haji Itam ni yang join Rehlah Utara hari tu ke? Syamsino, Siti Khadijah AR, Baizura Badalisha, Alhamdulillah. Rosa Gunting, Hanisa Syafi'i. Cuaca mendung. Ada tempat yang hujan lagi ke hari ni? Muzailiha Muz, Nur Zarinawati, Alhamdulillah. Nur Kamisa Agus, Rini Iki Rini, Liza Atih, Alhamdulillah. Liza Atih suka purple Cahaya Ma'arif, apa khabar? Macam mana Tok Wan? Cahaya Ma'arif, Masya Allah. Nurizah Abbas, Azrina Abdul Hanif, Zaharah alias Hanidah Mansur, Salam Kamaliah Tok Wan, Salmah Syahrum, Nabil Khair, Zan Aizan from Saudi, Subhanallah. Lin Nina, Rusnaini Adnan, cara macam mana? Mazura Abdurrani, Fatimah Borhan. Wah, Mak sudah sampai Kedah, Alhamdulillah. Kita jumpa hujung bulan ni, Maksud. Halimah Mu'in, Suryani Hamzah, Alhamdulillah. Siti Zabida, apa khabar pengantin baru kita kat Siti Zabida? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rusna Said, Ahadiah Agoy, Siti Maisarah. Allahu Akbar, ikutkan kan? Macam nak jumpa depan-depan je semua orang. Semoga Allah limpah ruahkan kasih sayangnya kepada semua kita. Berkat pagi Jumaat, insya-Allah semoga kita semakin taat, insya-Allah diberi sihat, insya-Allah hati kita masya-Allah
sentiasa ingat kepada siapa kawan-kawan kita yang masih berduka, masih mungkin ada yang trauma. Subhanallah, Allahu Akbar, cahaya, semoga Tok Wan segera sembuh, amin. Kita doakan sahabat-sahabat, sebab macam semalam pun Ustazah baru dengar rupa-rupanya kematian pun ramai kan, Masya Allah. Sebab kita macam dah tak larat nak baca satu persatu dah, berita musibah, banjir. Allahu Akbar. Takut sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Isunya siapa kita hari ini? Jom sama-sama kita kembali kepada Allah. Jom kita hadiahkan mereka dengan Al-Fatihah yang kembali ke rahmatullah, khususnya baru-baru ini mangsa banjir kan. Sudah pasti keluarga masih dalam keadaan berduka. Ada juga rumah yang masih dalam keadaan lumpur dan selut, yang mereka tak tahu nak start daripada mana. Semoga petugas-petugas sukarelawan daripada seluruh Malaysia yang telah bergerak, sahabat Ustazah daripada Kedah pun dah mula pelan-pelan lah, sebab Allahu Akbar, macam-macam sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka pun dalam keadaan cuaca yang tak berapa nak menentu. Sebenarnya risiko juga daripada seluruh Malaysia nak datang ke KL Selangor ni. Tapi semoga dengan niat baik mereka, Masya Allah, kita pandang mereka ni sepertinya angkatan mujahidin, subhanallah, yang berjihad. Kalau dulunya orang sibuk berperang menegakkan agama Allah, sekarang kita membantu saudara-saudara se-Islam kita, insya-Allah. Semoga semuanya dalam kuat mendepani musibah ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru masuk, khususnya ini dah kali ketiga kot bagi salam. Semoga Allah redha pada kita, Masya Allah. Jom kita pandang segala musibah yang dah surut air, mangsa-mangsa banjir dah nak balik ke rumah. Allahu Akbar, bagaimana perasaan mereka. Apa tadi saya terbaca Nur Faizah punya komen. Dia kata apa? Barang-barang terpukang-pukang. Saya kata, apa maksudnya tu? Bukan lintang pukang ke? Masya Allah. Kadang-kadang kita sahabat-sahabat nak menterjemahkan rasa kita ni kan, pelbagai cara lah kita memandang. Ada contohnya Ustazah Ainun Martiyah, kan, yang duk buat sambal kat Ya tu. Kedai dia, tempat operasi dia pun banjir teruk. Lepas tu balik ke rumah, balik ke tempat bila dah surut air, dia tengok Alhamdulillah mesin utama untuk buat sambal dia tu selamatlah, dia seronok. Jadi memanglah banyak barang-barang yang dah rosak, tapi mereka masih mencari apa yang masih okey, apa yang Alhamdulillah tak terjejas. Jadi dalam pada musibah yang besar, masih mencari apa hikmah di sebalik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, masih dalam pada banyak negatif, masih mencari yang positif. Daripada banyak yang buruk, Masya Allah. Insya Allah, siapa punya suami, sahabat la tahzan ni, semoga Allah beri kesembuhan, insya Allah.
masih matanya mencari-cari mana yang baik, memandang maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata ini baru dia bayangkan kedai masa tu tutup, air bergenang lah barang-barang dekat dalam kedai dia tu dengan air yang begitu banyak. So bertelagah lah, habislah macam orang kena perang kan barang-barang dalam kedai tu. So dia cakap apa muslimin muslimat dirahmati Allah, ini baru satu tenteranya Allah bernama air. Belum Allah tu kiamatkan satu dunia, baru kawasan-kawasan tertentu sahabat-sahabat, baru dalam kedai dia tu habis dah barang-barang semua berguling-guling habis kan. Cara kita memandang macam mana. Seorang lagi sahabat rakan asatizah kami, Ustazah Wan Muzaini, Masya Allah, dia balik ke rumah dalam keadaan syukur pada Allah. Banjir sahabat-sahabat, banjir. Rasa saya dekat nak paras pinggang rumah dia tu. Dia balik, dia membayangkan macam yang dia tengok dekat media sosial lah. Rumah dia berterabur, bertonggang langgang. Dia bayangkan macam tu. Tapi dia balik ke rumah dia, dia masih sujud syukur. Kenapa dia terus sujud syukur? Sebab dia nampak barang-barang kat rumah dia, ya air penuh. Tapi barang-barang kat rumah dia tak berapa berantakan sangat. Dan apa yang membuatkan Ustazah berfikir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa dia bersyukur? Dan dia cerita dekat Facebook dia, apa hikmah dia tak cakap lah macam tu, tapi Ustazah baca seolah-olahnya dia nak luah macam ni. Dia dengan suami dia mempunyai pesen yang sama, tak suka mengumpul barang dalam rumah. Rumah dia macam lapang, simple, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita faham apa maksud dia, kenapa rumah tu tak macam kain dalam washing machine kan, yang tadi kita letak ke atas jadi kat bawah, bawah jadi ke tepi kan. Sebab memang rumah dia tak banyak barang. Rupanya betul lah, Masya Allah, keinsafan yang ada dalam hati Ustazah. Hidup ni adalah, dunia ni adalah persinggahan. Persinggahan macam kita singgah dekat R&R. Kita nak pergi ke mana? Nak balik kampung. Orang KL nak balik kampung, pergi Kedah. Berapa banyak persinggahan. Persinggahan tu kita makan seadanya. Persinggahan tu kita pergi toilet, kita nampak pintu tandas tercabut ke, kan, sampah di sana sini. Ya, yang baik hati terus angkat, buang tong sampah. Tapi berlumut tandas contoh, orang tak ada tunggu sat lah, rimah lah tengok, berlumut lah, nak pergi bersih dulu. Tak ada. Orang nak pergi betul kan, pilih yang rosak, pintu bilik ayak, tak ada. Orang nak makan beria-ria berlama-lamaan, tak ada. Orang nak berlepak-lepakkan, tak ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab hanya tempat persinggahan, bukan tempat untuk duduk selama-lamanya, bukan matlamat. Sampai kat Kedah nanti mungkinlah rehat, letih kan, bernikmat-nikmat, sebab dah tempat dituju. R&R ni tempat persinggahan, nak melepaskan lelah sekejap je, nak mengumpul semula kekuatan yang dah tadi hilang. Masya Allah. Jadi bila kita pandang dunia ni sebagai tempat persinggahan sekejap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita duduk dalam keadaan macam ni, subhanallah, jadi kita nak cakap macam mana? Orang yang dia tak mengumpul barang-barang yang banyak dalam rumah, antara hikmah dalam musibah banjir ni, dia menyebutkan Alhamdulillah. Yang dulu mungkin dia bukan tak nak beli, dia nak beli. Aduh, pedih mata saya ni. Muhammad jadi macam kering macam mana dah. Kering air mata. Banyak sangat menangis kot minggu ni, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Umi Kalsum, hidup di dunia hanya untuk diberi tumpang yang kekal abadi di sana nanti. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Betul, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam itulah, anda faham tak apa yang Ustazah faham? Okay, semakin sedikit barang di rumah kita, makin senang kita mengepas rumah selepas banjir. Pengalaman rumah dilanda banjir ni, pengalaman sahabat kita tak nampak nama tadi. Saya ada masalah nak baca nama sikit hari ni sebab belah sini putih. Tutup. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Betul.
Betul, dunia ini hanya tempat persinggahan, akhirat tempat. Ini yang Allah ajar kepada kita sahabat. So kita kumpul barang-barang dalam rumah kita tu. Ya, kita tak salahkan sahabat-sahabat kita sebab hidup dah berapa tahun. Dah duduk rumah tu 40 tahun, 50 tahun. Tapi macam Ustazah cakap hari itulah, kadang-kadang benda yang tak perlu pun kita simpan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bayangkan ketika air menggulung dalam rumah tu, sofa dah duduk dekat mana, apa dah duduk kat mana. So Ustazah tengok salah satu mangsa banjir ni, macam ketika dia balik, dia siap boleh sujud syukur sebab kedudukan barang-barang kat rumah dia tu macam tak banyak lah nak kena kemas. Jadi Ustazah teringatlah dulu masa kursus kahwin kan, 20 tahun lepas kursus kahwin. Ustaz yang mengajar tu dia cakap apa muslimat kan, ni lepas-lepas kahwin mana yang tak ada rumah sendiri lagi, sewa rumah apa semua, tak payah beli katil, tak payah nak beli tilam, beli toto lipat, nanti kalau pindah boleh bawa naik motor, junjung je toto lipat dekat belakang. Maksud dia apa? Kita ni akan berpindah-pindah selagi belum ada rumah tetap kan. Maksudnya tu selagi menyewa, simpan duit tu untuk masa depan. Tak lama lagi nak ada anak. Membebel ustaz dalam kursus kahwin tu. Saya ingat lagi, saya memang jiwa yang macam tu. Kata betul, syukurkan aku dinasihat macam ni. Nanti nak pindah senang. Ini nanti perkahwinan baru 2-3 tahun. Kan beli macam-macam, semua benda beli. Pada rumah sewa, nak pindah nanti satu hal. Pembaziran pula tak larat nak angkat, buang. Rumah baru tak muat. Benda-benda macam itulah sahabat-sahabat rahmati Allah. So Allah maksudnya dia nak sampaikan kat kita ni, kita disuruh hidup atas dunia ni seadanya je. Kita dah ada satu ruang untuk duduk kerusi kat sana. Buat lagi satu ruang. Dah ada ni, buat lagi satu ruang. Macam tu kan kita. Dan akhirnya berapa ramai Ustazah bersembang dengan orang-orang tua yang kaya raya, mereka sebolehnya nak kecikkan rumah mereka semua. Nak kecikkan rumah mereka. Alhamdulillah cik, besarnya rumah, seronoknya saya datang. Itulah Ustazah, tapi sejak arwah dah tak ada ni, anak-anak duduk jauh ni, acik rasa macam acik macam nak pindah bilik studio je. Studio tu rupanya muslimat dirahmati Allah macam kita duduk kat hotel tu lah. Kan tak ada ruang tamu ke apa ke, kat situ lah. Kan kat situ lah, so nak menyapu pun senang. Tapi hakikatnya makin lama kita akan melepaskan dunia. Inilah yang Ustazah belajar antaranya lah daripada mangsa-mangsa banjir. Okay? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ada banyak tangisi dalam kehidupan ini. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tadi bersederhana dalam segala hal keduniaan, Fatimah Burhan. Okay, kita latih. Ini sebenarnya salah satu proses melatih nafsu kita sendiri. Kan, melatih nafsu kita sendiri, menundukkan dia. Jangan dia yang menguasai kita. Sebenarnya begitu. Okay. Baik, semalam dan kemarin kita berada pada bab 154, tanda-tanda ketauhidan. Sangat syok bab ini. Pertamanya sahabat-sahabat, kita diajar untuk mengetahui level kan kita ni macam mana ketauhidan kita kepada Allah. Of course lah, guru-guru akidah kita mengajarkan mengenal sifat-sifatnya Allah. Kan kita kena kenal Allah betul-betul, baru kita jatuh cinta. Kadang-kadang kita sebut je, kita tak tahu Allah tu maha mendengarnya Allah bagaimana, maha melihatnya Allah bagaimana. So kita tak rasa gerun, kita tak rasa takut pun dengan Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi bila dah kenal betul-betul, baru datang rasa cinta. Orang yang cinta ni taat, sahabat-sahabat. Minta maaf Ustazah samakan dengan program dengar semalam, malam tadi kan. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah habis tu rancangan dengar tu, tim dengar termasuklah penerbit kan, kan datang jumpa Ustazah. Ustazah, ya kenapa lemau je Ustazah kan. Orang jarang tengok Ustazah lemau-lemau macam tu kan. Lepas tu Ustazah, ya kenapa Ustazah hari ni daripada awal sampai habis Ustazah tak senyum, berkerut-kerut dahi Ustazah. Ya, sebenarnya Ustazah mengaku, Ustazah minta maaf lah, takut mereka tak selesa kan benda macam tu. Sebab ya, saya tak tahulah muslimat dirahmati Allah, daripada kita menyalahkan mak bapak dia, kita menyalahkan anak tu daripada umur 18 tahun
berhubungan dengan seorang lelaki. Ni seorang tau, seorang, bukan berorang-orang. Maksudnya dia setia dengan cintanya. Setia sungguh dengan cintanya. Lepas tu melakukan hubungan seks berkali-kali. 2 kali mengandung, sekali 2 kali mengandung digugurkan, sekali mengandung, anak tu dilahirkan dan sekarang berada pada keluarga angkat. Sekarang dia berada di pondok. Dibawa ke pondok oleh ibu dan ayahnya setelah kandungan membesar 6 bulan kandungan. So dia bersalin, semua orang pondok yang uruskan. Sampai anak tu hanya sempat didakap sekejap, kemudian diserahkan kepada keluarga angkat. Rindu tak dengan anak tu? Rindu. Anda faham tak maksud yang Ustazah rasa macam berkerut dahi bila Izwan tanya pada dia, subhanallah, mana yang menghantui hidup anda? Yang rasa berdosa, yang rasa tertekan bila terkenang balik, mengimbau kembali sejarah silam dia, yang dia melahirkan anak lalu diserahkan kepada keluarga angkat, ataupun yang dia menggugurkan kandungan yang berusia 3 bulan hanya dengan membeli pil-pil dalam talian. Kandungan pertama digugurkan ketika 3 minggu. Dan paling durjana buat dahi Ustazah berkerut semalam, bukan budak perempuan yang hamil tu saja, bukan lelaki yang membuntingkan dia saja, tapi mak ayah lelaki tu. Mak ayah lelaki tu, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, boleh membiarkan budak perempuan ni keluar masuk rumah dia, berjalan tanpa batas dengan anak lelaki dia. Dia ajak kahwin, tapi lelaki ni tak nak, dengan alasan pelbagai. Dengan alasan yang pelbagai. Dan kenapa perempuan, anak-anak dara kita, anak-anak gadis kita, tak nampak lagi ke kebodohannya seorang lelaki itu? Dah mengandungkan, dia ajak kahwin, tak nak buat lagi, gugurkan. Yang suruh gugurkan tu bukan pasangan dia saja, tapi mak ayah lelaki tu suruh gugurkan. Sebab korang ni bukan suami isteri, tapi mengizinkan anak dan anak perempuan orang lain hidup macam suami isteri. Itu yang Ustazah rasa, ya Allah Tuhan, Allahu Akbar. Apa benda semua ni? Budak muda ni dah memang dengan nafsu. Mak ayah yang melihat anaknya berpeleseran ke sana sini, berdua-duaan, keluar masuk rumah. Lepas tu bila dah mengandung, senang-senang gugurkan. Salah siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan Ustazah rasa semalam hati ni menangis. Salah aku ni, ya Allah. Kat mana kerja dakwah aku, ya Allah? Rasa takut nak balik bertemu dengan Allah, sahabat-sahabat. Apa yang kita nak jawab dengan Allah semua yang berlaku atas dunia ni? Maka jangan ditanya kenapa bala menimpa di sana sini. Kata Izwan masa hari Sabtu tu kami saling bercerita lah. Ustazah hari Sabtu sangkut banjir mujur lah, tak terkandas, sahabat-sahabat. Dia tu, Ustazah perasan tak hari Khamis dengan hari Jumaat dengan Sabtu tu, memang saya duduk area Izwan duduk mana? Allahumma salli ala Muhammad disebut semalam. So hujan tu macam tak ada guruh, macam turun laju air tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam kita tengok hujan masa tu, Ustazah rasa macam automatically datang gerun di hati, datang resah. Padahal masa tu kita tak tahu lagi berita banjir. Faham Ustazah, faham? Sebab kadang-kadang ada yang hujan turun, dia menenangkan hati kita. Siap orang yang mencari ilham. Ustazah antaranya suka menulis dalam keadaan Ustazah memandang hujan turun, macam mencurah-curah idea. Dulu kalau duduk asrama, kalau hujan, Ustazah suka ambil kursi, duduk dekat balkoni, dekat luar. Sebab Ustazah suka tengok hujan yang turun, menyicah bumi kan. Nanti keluarlah puisi ke apa benda kan, sahabat-sahabat. Idea tu. Tapi ada hujan macam nak menyebabkan banjir hari tu, kita jadi gerun hati, takut. Dan sekarang ni bila kita dengar hujan, kita macam trauma walaupun kita bukan mangsa banjir. Sebenarnya hujan ni kita disuruh minta doa kepada Allah, turunnya sebagai manfaat. Tapi rupa-rupanya dalam keadaan begini pun berapa ramai orang yang bermaksiat. Dan
pengasas kepada rumah pondok perlindungan anak-anak remaja semalam tu bercerita pada ustazah tempat saya, ustazah paling tua, ada Allahumma salli ala Muhammad. Kan Fatimah Abdullah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Cik Rodia, ramai orang perasan benda tu, Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah sembang subhanallah dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Dan ustazah sembang dengan pengetua pengasas rumah pondok tu kan. Tempat saya ustazah dia kata paling tua ada penghuni umur 45 tahun. Ustazah kata umur 45 tahun buat kes apa? Kan ada tu 43 tahun sebab dadah. Malam tadi dia orang dalam hijrah, dalam dengar mereka dapat satu lagi kes. Ramai sekarang, bukan sedikit anak-anak Melayu dirosakkan. Bukan semua pendatang asing yang datang dekat tempat kita ada yang bagus, fokus cari duit, hantar ke kampung, taat ibadah ada. Tapi ni bukan sedikit aduan datang ke tempat dia. Dia bercinta dengan Bangla, sahabat-sahabat, bercinta. Lepas tu dia macam colek lah budak ni. Dia letak dekat satu rumah. Lepas tu keluarga dia cari rumah perlindungan ni. Lepas tu diorang pergi rush lah rumah Bangla tu. Dapat budak perempuan ni. Allah, sampai yang dah mengandung dengan orang warga negara asing. Itu isu dia lagi susah tau sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan yang umur 45 tahun tu anda tahu kes dia. Umur 45 tahun tu sahabat-sahabat, kes dia adalah apa swing apa? Swing husband ke swing couple ke macam tu? Apa swing ustazah kata? Ustazah tahu swing tu kan? Apa yang swingnya puan? Saya bila bersembang dengan pengurus-pengurus rumah perlindungan macam ya Allah Tuhan, rasa nak pecah dada ni. Anda tahu kes sekarang ni teramat banyak orang yang konon tidak mahu. Bukanlah kata dia tak mengaku dia Islam, tapi dia nak hidup bebas. Kenapa wanita umur 45 tahun tu lari di tempat perlindungan tu? Subhanallah. Sebab suaminya bawa balik kawan-kawan lelaki dia, suruh tidur dengan isterinya. Dan dia bertukar-tukar. Suami dia ni ada habit bertukar-tukar. Saat dia tidur dengan bini kawan dia tu, saat dia suruh kawan dia tidur dengan bini dia. So perempuan ni dah tak tahan, lari daripada rumah, duduk dekat pusat perlindungan tu. Ustazah, biasa je hidup sekarang ni macam tu. Ya Allah, saya tak boleh dengar lah sahabat-sahabat. Kita faham kenapa sekarang Allah marah pada kita. Ya sahabat-sahabatlah tahzan. Kalau dulu kita pernah buat, semoga sekarang ni kita bertaubat sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Kita akan mati. Kita nak mati macam mana kalau dosa yang dulu kita buat kita tambah lagi tanpa taubat yang gigih? Allah, apa nak jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tolong jaga anak-anak perempuan kita khususnya. Kenapa Tuan Haji Hushim 40 tahun dalam kaunseling? Kenapa mudah-mudah membiarkan anak perempuan keluar dengan orang lelaki lain? Kenapa Islam mengajar nak keluar perempuan ni mesti dengan mahram? Kalau tak dengan mahram, dengan sekumpulan wanita beriman. Kenapa kita kena kenal siapa kawan-kawan anak-anak kita? Kenapa walaupun kita baik macam mana pun, sepupu datang rumah, pak penakan datang rumah, duduklah rumah, tu anak dara saya ada, saya nak pergi Giant beli barang, nak masak special. Dalam sekejapan anak kita dirosakkan dalam rumah sendiri. Sahabat-sahabat, perempuan ni lemah, sepatutnya dilindungi oleh orang lelaki. Tetapi kenapa ada lelaki-lelaki durjana yang macam tu? Ya Allah Tuhan, kan? Maka jangan tanya kenapa hujan yang turun sekarang pun menggerunkan hati kita. Astaghfirullahalazim. Di luar sana banyak sahabat-sahabat. Kita tak nak menuding tiba-tiba macam tu. Di mana peranan kita sebagai ahli masyarakat, orang yang mendakwa diri beragama? Kita takut. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kartina Ramli ada gangguan lain Orang lain okey ke? Audio dan video, saya lupa nak tanya tadi. Okey, yang pertama, tanda-tanda ketauhidan kita dah belajar, memaafkan. Yang kedua, yakin terhadap qada, pasti ada kebaikan. Yang ketiga, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, penghapusan dosa.
Kita tahu kan apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita yang buruk pada pandangan mata kita. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul ibu-ibu dirahmati Allah. Sudah pasti ustazah tak ada anak yang perlu dirisaukan. Saya tak ada anak. Tapi sahabat-sahabat, bila anda mendengar cerita macam ni, khususnya yang ada anak perempuan, sudah pasti kan takutnya, ya Allah. Takutnya. Izwan tu anak dia kecil-kecil lagi. Ya Allah ustazah, saya ni bapak ni ustazah, anak saya hidup di akhir zaman macam ni. Macam mana ustazah saya nak lindungi? Doakan saya ustazah. Subhanallah, subhanallah, sahabat-sahabat takut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat hari ni, baru masuk pelajaran baru. Kan sebab tu saya cakap dengan dia orang, ustazah tahu ustazah kelat muka rancangan malam tadi tu. Sebenarnya otak ustazah belum habis lagi mendengar mangsa banjir. Sebab bila ustazah sampai ke studio TV Al-Hijrah setiap hari Khamis tu, sahabat-sahabat, ustazah akan lalu bilik penyampaian berita. Berita pukul 8 tu kan, ustazah akan gerak dari rumah biasanya dalam 7.45 lepas solat maghrib tu. Ustazah gerak sampai jika TV Al-Hijrah sedang on air berita TV Al-Hijrah. So ketika ustazah nak masuk dalam bilik tukar baju, bilik makeup semua tu, ustazah akan dengar berita tengah cerita pasal kematian berapa orang, pasal banjir, pasal tu. Jadi benda tu terbawa kan sahabat-sahabat. Sebab kesian, macam manalah saudara-saudara aku ni, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, sentiasa mendoakan Nurul, sentiasa mendoakan, sebab anak-anak anda adalah anak-anak ustazah juga. Subhanallah, kita pandang macam tu sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Tapi sekarang ni kita nak tegur anak orang pun kan, la ilaha illallah. Sukarnya hidup di zaman ini. So jaga diri kita, jaga keluarga kita. Yang keempat, munculnya kesedaran terhadap kekurangan diri anda. Sahabat-sahabat, kena faham, kita nak menilai ketauhidan kita ini, kita nak tengok level mana keimanan kita kepada Allah. Kenapa kita diberi ujian-ujian oleh Allah? Munculnya kesedaran terhadap kekurangan diri anda. Artinya anda menyedari bahawa segala perkara yang menyakitkan anda tidak mungkin ditimpakan pada diri anda, melainkan akibat daripada dosa yang telah anda lakukan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya anda menyedari bahawa segala perkara yang menyakitkan anda, beberapa hari ni kita belajar kan, orang menyakiti kita kan, main lagi kita duk cakap orang sakitkan hati saya ustazah. Pernah tak tanya siapa kita ni, pernah tak menyakitkan hati orang? Ada je ibu hamil yang tiada. Sulaiha Zaharin, cuba anda tengok komen dia ni. Takut ustazah dekat klinik saya bekerja setiap minggu ada je ibu hamil yang tiada bersuami. Macam mana saya nak nasihat pada mereka? Sulaiha Zaharin, semalam antara yang menyebabkan ustazah tak boleh nak senyum tu, pertama mendengar ibu bapa lelaki tu boleh membiarkan macam tu saja, dan depa mak bapak lelaki ni yang suruh gugurkan. Masya Allah, gugurkan. Dan pertama mengandung 3 minggu tu dibawa pergi klinik. Ustazah tak faham kenapa ada klinik yang okey, asalkan orang bayar kandungan sekian-sekian, asalkan orang bayar, digugurkan kandungan. Dosa bertambah dosa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, subhanallah, subhanallah. Kan kenapa ada klinik yang lepas tu nak dapat pil cegah hamil, nak beli kondom, nak beli benda-benda macam tu, sahabat-sahabat, hujung jari online. Mak ayah bagi duit untuk belajar, itu yang mereka boleh dapat. Subhanallah, sahabat-sahabat, dah mengandung boleh gelak-gelak pula dengan kawan-kawan. Apa yang berlaku? Tak apa, aku ada ubat ni, kau makan je, gugurlah. Tak ada siapa tahu kau mengandung. Tak ada siapa tahu. Di mana ketauhidan kita? Allahu Akbar. Ini yang kata luluh hati kita mendengar, sahabat-sahabat. Sebab tanda akhir zaman yang Allah nak kata kita ni dah macam dapat istidraj. Allah sengaja biarkan dalam kemaksiatan. Sebab apa muslimin-muslimat? Hilang dah rasa takut melakukan dosa. Hilang dah rasa malu dengan Allah. Hilang dah rasa malu dengan Allah. Biasanya klinik yang dimiliki oleh orang bukan Islam. Faham?
faham macam mana nak nasihat lagi. Macam anak-anak murid Ustazah kerja dekat Jabatan Pendaftaran Negara. Baru ni siapa tanya Ustazah, Ustazah macam mana kita ni kadang-kadang kerja dekat kaunter, macam mana nak nasihat Ustazah? Kan IC tu nak tukar IC ke apa, nama lelaki Ustazah datang sebagai perempuan. Saya ni dengan cara macam ni, betul ke nama ni? Betul lah kak, nama lelaki datang perempuan. Ada pula Ustazah, nama perempuan datang, kak saya nak buat IC ni. Dah macam jantan pula Ustazah. Kita nak tegur ni macam mana Ustazah cara terbaik? Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kita pernah dicakap Ustazah, tukar je lah IC. Sibuk pula orang perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Kerja kau apa? Macam tu jawab dia. Dah tak ada rasa malu dengan Allah. Dah tak ada rasa berdosa. Lagi Allah biarkan dia dalam keadaan berdosa. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Tu yang kelat muka semalam. Beria pakai baju pink, tudung pink, sweet sebenarnya. Tapi muka langsung tak ada sweet. Tak tahulah sahabat-sahabat. Stres jiwa. Lepas tu saya kata bila nak habis rancangan dengar ni sebenarnya. Rupanya minggu pertama Februari. Minggu pertama Februari Ustazah dah berada di Mekah. Dia nak, Ustazah, saya tak pernah cuti sahabat-sahabat. Walaupun saya hati ni nak dah pergi umrah hari tu nak lead jemaah kan. Tapi sebab saya terikat kan, tak apa, mereka Alhamdulillah bolehlah berkompromi dengan Ustazah. Tapi Ustazah tak nak menyusahkan kerja mereka. Tapi yang 30 Januari tu sebab target Ustazah memang habis. Sebab ada skip hari tu kan, Ustazah tersilap kira. Nanti dia orang adjust balik lah bagi jadi comel macam mana. Takkan Ustazah episod last pula Ustazah tak ada. Tiap-tiap minggu sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiap-tiap minggu ada cerita-cerita yang menakutkan. Subhanallah. Artinya anda menyedari bahawa segala perkara yang menyakitkan anda tidak mungkin ditimpakan pada diri anda, melainkan akibat daripada dosa yang telah anda lakukan. Jom sahabat, kita yakin apa saja yang berlaku pada diri kita, apa saja kekurangan, apa saja keburukan, apa saja musibah, ujian yang Allah datangkan, sebenarnya Allah sedang memberitahu kita banyak sangat dosa yang kau buat ni. Kita perasan tak sahabat-sahabat? Terlalu banyak dosa bersepah-sepah atas dunia ni. Subhanallah. Katanya Allah dalam surah Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali ganda pada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu datang akibat dari kesalahan dirimu sendiri. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang disebutkan? Peperangan Badar, tentera Islam hanya 300 orang, tentera kafir 1000 orang. Tapi pertolongan Allah datang luar biasa kepada tentera Badar. Kemenangan luar biasa sampai terjojol biji mata Abu Lahab. Betul ke kalah? Aku dah berhabis segala nak kalahkan tentera Muhammad. Kalah. Terkejut dia. Bukan terkejut biasa-biasa tau. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dalam peperangan Uhud sebenarnya tentera Islam dah menang. Apa yang berlaku? Ada kelompok yang mula tak nak ikut ketua. Ada kelompok yang mula sahabat-sahabat tamakkan harta. Ada kelompok yang dah mula cemburu. Kenapa kami kena duduk sebagai tentera pemanah di atas ni? Kenapa mereka dah boleh keluar daripada kawasan ni? Duduk dalam satu tim, ada saling cemburu mencemburui. Konon duduk dalam jamaah, tapi ada cemburu, ada tamak. Kenapa dia boleh duduk dekat dengan bos, kenapa aku tak boleh? Maka Allah tunjukkan kekuasaannya. Peperangan Uhud, tentera Islam kalah. Bukan kerana apa-apa. Allah jawab, kekalahan itu datang akibat kesalahan dirimu sendiri. Supaya sahabat-sahabat Nabi belajar daripada situasi ini. Kita musibah demi musibah, kita belajar sepatutnya. Dan kita rebut semula kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat, Ustaz landing JKLIA hari tu, first word yang Ustaz keluar yang Alhamdulillah.
Grup ni tip top, semua okey. Alhamdulillah, Allah izinkan. Kenapa? Bang, ceritalah rahsia apa saya nak bawa grup ni. Grup Ustazah lagi besar nanti, macam mana nak bagi taat semua ni. Sajalah sembang, bukan tak tahu. Sahabat-sahabat, kita tahu dah apa rahsia, apa resipi, kita tahu. Tapi nak cantumkan kepala semua orang ni bukan senang. Lagi ramai, lagi payah. Tapi bagi kami, kalau lagi ramai, lagi kita boleh satukan, itu satu kejayaan besar. Sahabat-sahabat, so Ustaz Azwan sebut satu, grup ni semua patuh pada ketua. Ketua tu, kita percaya dalam grup umrah, contoh ada doktor, ada profesor. Yang pergi dengan ustaz baru ni, doktor, profesor, ustaz je ada berapa orang. Tapi bila mereka tahu aku pergi ni, lepaskan semua baju-baju, pakaian, tengkolok, tahta aku tinggal dekat Malaysia, aku pergi ni, ketua aku siapa? Walaupun ketua dia tu orang yang lebih tak berpangkat, ketua dia tu orang yang lebih tak bertahta, berharta. Bila dilantik seorang ketua, ini sikapnya Nabi Muhammad SAW. Di setiap rombongan, di setiap peperangan, pasti dilantiknya satu ketua. Dan ketua ini, sahabat-sahabat, bila dipatuhi oleh seluruh anak buah, semuanya akan jadi mudah. Maka anda jadilah ketua yang beramanah. Okey? Jadi bila kita dilantik jadi ketua, kenapa Nabi pilih yang paling lama qiyamul lailnya malam tadi? Okey, yang paling banyak puasa sunatnya. Kenapa Nabi pilih yang membina kekuatan dalaman ini? Sebab nanti akan memberi kesan kepada anak-anak buahnya. Sebab tu saya pesan kepada mutawif saya pesan kepada Ustaz Azwan sebelum terbang, kita kena jadi hamba Allah yang terbaik. Allah akan datangkan yang baik-baik dalam hidup kita. Andai kita dah buat yang terbaik, tapi masih ada yang tak baik, serahkan kepada Allah yang maha baik. Sebab amat sukar kita nak duduk dalam 2 bas, 3 bas, 7 bas, satu kepala. Amat sukar. Sahabat-sahabat, ini baru dalam proses umrah. Kalau dalam organisasi satu pejabat, dalam satu tim khidmat Ustazah Zai contoh, ni ramai tim khidmat Ustazah Zai, kena satu kepala. Walaupun kepalanya ada yang bulat, kan, ada yang lonjong macam Zan Aizan. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat, kena satu kepala. Kalau tak satu kepala, payah. Ni yang kita nak sebut. Maka kekalahan tu datang kerana sikap kita sendiri. Allahu Akbar. Surah Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dan apa saja musibah yang menimpa diri kamu adalah akibat daripada perbuatan kamu sendiri. Sahabat, kita mengaku tak? Allah cakap, apa sahaja musibah yang menimpa diri kamu adalah akibat daripada perbuatan kamu sendiri. Saya faham lebih 1000 orang yang menonton, mesti ada di kalangan anda yang bercakap, masalahnya saya tak buat dosa itu Ustazah, orang lain buat, kenapa saya yang kena banjir? Orang yang bermaksiat tu rumah dia sampai paras buku lali je banjir, tak ada selut. Saya ni sampai tenggelam bumbung. Saya solat hari-hari, baca Quran hari-hari, kenapa Ustazah? Bertabahlah duhai sahabat. Itu je Ustazah nak cakap. Sebab orang mukmin ini ibarat satu. Kita ada jutaan mengaku orang beriman, sebenarnya satu. Kenapa satu, sahabat-sahabat? Kenapa satu? Sebab Tuhan kita Tuhan yang sama. Allah tu tunggal, tapi dia boleh cover seluruh kerajaan langit dan bumi. Sahabat-sahabat, kiblat kita tetap satu. Yang kita nak menderu-deru, bercita-cita nak sampai ke tanah suci Mekah, nak tengok itu rupanya kiblat yang selama ini aku menghadapkan diriku kepadanya. Batal sembahyang aku kalau aku tak pandang ke arah kiblat dalam solat. Satu. Rasulullah SAW satu. Ikut je akhlaknya Nabi, contohi ibadah yang diajar oleh Nabi. Kita nak balik kepada yang satu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi hari ini subhanallah, kita nafsi-nafsi, lantaklah dia bukan aku, anak dia bukan anak aku. Kita tak rasa, sahabat-sahabat, satu keadaan bila ada orang yang sakit, kita sepatutnya merasa sakit. Bila orang bergembira, kita patut bergembira. Kenapa bila ada orang yang bermaksiat depan mata kita, kita hari ni kita takut nak menegur?
Kita takut nak bercakap, sahabat-sahabat. Kita tak dapat sokongan daripada mungkin undang-undang yang telah menetapkan demikian. Kan kau tegur anak orang, kau masuk penjara. Dia mungkin boleh diputuskan macam tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah dunia yang serba tipu menipu. Maka kita hiduplah atas kehendaknya Allah yang Allah tetapkan jadi orang beriman macam mana. Semalam kita belajar, biar orang sakiti kita, tapi kita jangan pernah membalas dengan menyakiti orang. InsyaAllah orang yang sakit dengan kita kerana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, lama-lama dia akan datang kepada kita. Subhanallah, ini Allah cakap. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita pergi yang kelima. Anda memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya kerana anda telah diciptakan sebagai orang yang dizalimi, bukan yang menzalimi. Ya Allah Tuhan. Ustazah biasa cakap perkara ni kepada orang yang datang minta nasihat. Ustazah, sampai hati orang tu buat saya macam ni, dia zalim pada saya. Syukur. Dia dah mula nak bulat mata. Syukur Ustazah kata orang duk buat jahat kat saya. Ustazah nak tanya sekali lagi, siapa yang zalim pada siapa? Dia tu Ustazah zalim pada saya dia. Syukur. Sekali lagi Ustazah cakap. Siapa-siapa nak ngadu lagi kat Ustazah? Saya Ustazah dizalimi oleh si Fulan. Ni jawapan Ustazah. Syukur. Ustazah akan ulang syukur. Kenapa syukur? Kerana anda berada di tempat yang dizalimi, bukan berada di tempat yang menzalimi. Dia pandang, apa maksud Ustazah? Bila orang dizalimi, disakiti, dalam pada dia tak buat apa-apa kesalahan. Orang sakiti kita, orang zalimi kita, orang kacau hak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, Allah tahu anda sedang dizalimi. Di sana ada banyak jaminan Allah untuk orang yang dizalimi. Allah sedang dekat dengan dia. Allah sedang datangkan pertolongan berbentuk yusra, kemudahan kepada dia. Redha dulu. Jangan balas dengan kejahatan. Cukuplah orang tu zalim padamu. Mu jangan zalim pada orang. Jangan tambah-tambahkan lagi kemaksiatan perkara murkanya Allah. Biar dia buat kat kita, jangan kita buat kat dia jahat. Sebab kita nak selamatkan dunia ini kekal dalam berkatnya Allah. Rahmat Allah mencurah bila kurang dosa atas dunia. Orang tu dah zalim, satu dosa. Kita tambah buat zalim, dua dosa. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita tak nampak perkara ni? Jadi Ustazah kata syukur. Yelah, semua benda pun nak kena syukur. Walaupun kita dah kena kesian. Saya jawab lagi, kesian. Satu perkataan. Kenapa kesian sahabat-sahabat? Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Kalau dia faham, tengok teguhnya hati Rasulullah. Teguhnya hati orang-orang beriman. Disakiti tak membalas dengan kesakitan. Syukur kerana Allah memilih aku sebagai orang yang dizalimi, bukan menzalimi. Kerana orang yang menzalimi, hidupnya akan sia-sia. Orang yang menzalimi, Allah akan menjauh dari dia. Dan apa tanda sahabat-sahabat? Apa tanda musibah ini menjadikan hidup kita jauh daripada Allah? Sebab kita menyalah-nyalahkan Allah. Sebab kita rasa nak balas. Mana Acik, rumah aku je banjir, rumah orang tu tak banjir. Kita tak pandang rumah yang tak banjir tu ada ujian lain yang Allah hantarkan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Anda memuji Allah dan anda bersyukur kepadanya kerana anda telah diciptakan sebagai orang yang dizalimi, bukan orang yang menzalimi. Cuba hayati sekali lagi. Beberapa ulama salaf bahkan dalam doanya selalu mengatakan, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dizalimi dan bukan sebagai orang yang menzalimi. Anda, sahabat-sahabat la tahzan, sanggup ke berdoa macam ni? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang dizalimi dan bukan sebagai orang yang menzalimi. Kita bahkan berdoa, Ya Allah, hindarkanlah aku daripada orang-orang yang zalim. Doa ni tak salah. Sebab Allah suruh kita ikhtiar keluar daripada kelompok orang-orang yang zalim itu. Tapi ulama salaf, orang-orang soleh yang terdahulu, subhanallah sahabat-sahabat, jadikanlah aku orang yang dizalimi, bukan orang yang menzalimi. Sebab dia tahu kalau aku jadi orang yang menzalimi,
akulah manusia yang berdosa besar di sisi Allah. Selagi mana aku jadi orang yang dizalimi, aku kena bangkit dengan biasa-biasa saja kerana aku adalah hamba yang sedang disayang Allah. Faham sahabat-sahabat? Perkataan ini sama seperti yang dikatakan oleh salah seorang daripada dua anak Adam kepada saudaranya. Ya Rab, ingat lagi kisah Qabil dan Habil. La in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulaq inni akhafullaha rabbal alamin. Seandainya kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kalau ada orang memusuhi kita, hatta nak bunuh kita, sahabat-sahabat, jangan, bunuhlah, aku dah ready ni. Itu al-mengongi namanya. Orang dah nak bunuh kita, kita berdiam. Bunuhlah, bunuh. Aku memang dah siap sedia dah, aku ni ahli syurga. Bukan gitu. Lari. Sakit, bagilah sakit lagi. Ya Allah, syoklah pula sakit. Ni hari-hari orang hantar. Orang ziarah duk bawa apple Fuji lah, bawa buah tin, buah zaitun segala bawa. Syok juga terbaring je main WhatsApp. Elok juga sakit-sakitkan aku lagi ya Allah. La ilaha illallah, pelik sungguh. Kalau tidak, kenapa Allah tak suruh kita bangkit? Berikhtiar sahabat-sahabat. Jadi biar pi orang nak menjunam, menghancurkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kita yang berbuat macam tu. Sebab apa perkataannya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jom pinjam bahasa ni sahabat-sahabat. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Tuhan seru sekalian alam. Allah tahu apa niat dalam hati kita ni. Allah tahu sahabat-sahabat kita sengaja niat nak menipu segala. Allah tahu. Maka jangan takut dalam hidup selagi mana kamu melakukan perkara-perkara yang benar di sisi Allah. Subhanallah. Ambil lagi satu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perkara yang keenam. Tak habis juga hari ni. Keenam. Habis ke? Keenam. Panjang lagi ni sikit. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh sambung lah. Keenam kita ambil besok insya-Allah, termasuk dengan renungan. Sebab keenam ni contoh yang berlaku kepada Abu Bakar, contoh yang berlaku kepada Umar. Maka penceritaan dia syok. Kita menjiwai sahabat-sahabat. Kita tak boleh sekerat-sekerat, tak syok lah. So yang keenam ni saya sambung besok insya-Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Mendengar sambil mendobi. Kenapa Aznita Saad? Siapa lagi ada mangsa banjir yang dah alhamdulillah dah surut, dah boleh balik ke rumah, dah dapat line telefon. Tolong muslimat dirahmati Allah, andai anda mangsa banjir yang buku tahzannya telah hancur, berlumpur, berselut, nampak ada tapi dah tak boleh guna, ambil gambar, my PM Ustazah. Ustazah nak minta tim khidmat hantar buku kepada anda percuma insya-Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat yang follow kuliah Ustazah di Surau An-Nur, tak silap namanya. Apa nama flat tu? Lembayung apa entah. Section 25 lah Shah Alam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang Ustazah kuliah hari Sabtu, hujan lebat tu. Masya Allah. Mereka orang pertama membeli kalender tahzan. Semalamnya baru sampai, lewat petang menjelang maghrib baru sampai. Hari Jumaat tu. So Sabtu tu saya pergi kuliah, saya bawa jaja duk jual lah, siapa nak beli kalender tahzan tu. Lepas tu dia pun berebut lah beli. Dan semalam dia tunjuk beli kalender tahzan dekat Ustazah masa hari Sabtu kat surau. Hanyut dah, lencun dah di dalam ayak sahabat-sahabat Allah. Mereka yang berada di surau dan membeli by hand dengan Ustazah kalender ketika itu, tolong hubungi tim khidmat.
tunjuk gambar kelenda yang dah hancur tu, kami ganti yang baru kepada anda. Walaupun sebenarnya tak ada dalam perjanjian, tak ada kena-mengena dengan ustazah untuk ustazah ganti, tapi setakat itulah untuk kita membelai emosi jiwa anda, sahabat-sahabat. Sebenarnya anda orang yang sedang diuji Allah. Tolong kuat, patuh, taat kepada apa yang Allah kehendaki kepada kita sebagai hamba-Nya kekal beribadah. Jangan dek kerana balik rumah semua dah habis, kena bina hidup baru, beli dapur baru, beli segala, kereta-kereta mereka, sahabat-sahabat, bayangkan perasaan mereka melihat semua harta benda. Jom kita pandang nikmatnya di akhirat nanti, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nur Afisah Muhammad Senu, cuba tengok dekat bawah tu ustazah ada pin kan. Ustazah Muzayyanah ada pin kan, tolong klik kat situ, ada nombor telefon. Subhanallah, okay? Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, besok akan ulang terpaksa keluar dulu. Tak apa Kartina Ramli, tak payah minta maaf. Kita ada 1.2k sekarang ni. Subhanallah, tak payah minta maaf. Subhanallah. InsyaAllah biasanya Isnin hingga Jumaat setiap pukul 7 pagi. Setiap pukul 7 pagi. Tapi hari Sabtu saya tak bolehlah nak 7 pagi. Okay, Siti Masyita. Ramai lagi ke orang yang tak tahu apa ni nak beli buku Latahzan ni? Saya tiap-tiap hari anda tengok komen-komen. Ada satu komen paling bawah yang tak bergerak tu, Ustazah Muzayyanah. Klik kat situ. Kan klik dekat situ ada nombor tim khidmat. Hubungilah mereka bagi tahu nak buku Latahzan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Cik Yang Hasnah sihat ke? Subhanallah. Wan Radiah 2.1k. Kenapa saya punya? Alah, saya 1.2k. Terbalik kod ke memang tak bergerak daripada tadi? Tengok Dauni Nadia, tim khidmat ustazah dah offer diri. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hubungi mereka insya-Allah. Dan saya nak maklum, semalam sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah ada masuk calon umrah tajaan untuk warga emas. Okey, ada dah yang klik nombor tersebut, tapi dia hanya klik batu send. Dia tak bagi pun details. Cuba anda tengok ustazah tulis semalam dekat ruang komen pertama, ustazah tulis kena letak nama depa. Kenapa anda nak menaja mereka macam tu? Bukan nak menaja lah, kenapa anda nak cadangkan nama mereka? Ada kat situ. Lepas tu kalau anda tak bagi detail macam tu, macam mana kita nak bawa benda tu sebagai next step? Tak boleh lah. Okay, sahabat-sahabat. Okay, jadi sahabat Latahzan sendiri, subhanallah. Nur Azlina, kita memang ada tim khidmat, ada siapkan, ada jual dan ada post. Dan sahabat-sahabat, Alhamdulillah Faraliana, Alhamdulillah. Alhamdulillah Farida Ahmad dari Singapura, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa the bidadari Ari 2048 tu apa maksudnya? Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, pakai buku lama tak ada masalah, Indo Imah, asalkan penterjemah dia Nur Aini Abu. Kalau penterjemah dia Nur Aini Abu, insya-Allah yang kita bahas dalam kelas ni sama. Sama je perbincangan dia. Sebab Latahzan ni pelbagai siri ada. Nanti takut, so kenapa saya punya tak sama? Bukan tak sama, tajuk dia apa semua sama, tapi cara mengolah sebab penterjemahnya berbeza. Okay? Jadi saya sayang anda semua kerana Allah. Pada hari Jumaat yang penuh berkat, kita makin nampak kerana dosa-dosa kita, muka bumi Allah ini nampak murkanya Allah. Namun tetap kita mengetahui dan beriman, rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Semua orang berdosa, sahabat-sahabat, tapi jom kita kembali kepada Allah. Cerita dalam dengar semalam, cerita orang-orang berdosa, sahabat-sahabat. Okay, mungkin itu dosa besar yang anda lakukan. So, tolong berhenti. Kalau kita tak ada kekuatan untuk berhenti, macam mana? Setan lagi syahdu syahdan lah nak ngusik kita. So kita takkan kuat berhenti kalau sorang-sorang. Kena cari circle yang betul, kena berada dalam grup yang betul, kena mencari ilmu, kena zikrullah, sentiasa melihat apa yang berlaku atas bumi ni. Sebab dosa aku ni, ya Allah, sebab dosa aku. Semua orang harus rasa macam tu. Jangan sebab dosa si fulan tu, sebab dosa si fulan tu. Kita takut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ni orang lahirkan anak, dibangga-banggakan. Kan ibunya seksi gila-gila ni.
dibangga-banggakan. Semoga anak ni yang lahir ni nanti akan mewarisi saya. Kan tak kisahlah kalau dia pun berpakaian macam saya. Bangga sahabat-sahabat. Kita sedih. Kesian orang ni, semoga Allah campakkan nur iman, hidayah. Dan kenapa jadi macam tu sahabat-sahabat? Sebab dia merasakan kenapa mesti nak rujuk kepada Tuhan. Kenapa nak kena ikut cakap Tuhan? Aku sihat ni, aku boleh buat semua. Tak payahlah nak tanya-tanya Tuhan boleh ke tak boleh. Sebenarnya Allah sudah tutup pintu hati anda untuk terhindar rasa malu. Untuk tak ada dah rasa takut dengan Allah. Semua suka hati, semua suka hati. Itulah sikapnya Fir'aun. Jadi kita tak nak hidup dalam keadaan macam tu. Kita saling mendoakan sahabat-sahabat La Tahzan untuk sentiasa dalam keadaan kebaikan, insya-Allah. Kerana hidup dalam iman, nanti insya-Allah kita bercita-cita nak mati dengan iman. Walau perit kesakitan yang kita lalui di sini, pasti Allah akan gandakan nikmat di sana. Tak lama dah lagi sahabat kita nak hidup. Tak lama dah lagi. Kenapa very confident Ustazah cakap tak lama lagi? Semua kita pasti mati. Kita semua on the way ke situ. Tinggal lagi kita tak want to som. Siapa dulu? Ustazah dulu, Wan Yahya dulu, Farhana Sobri dulu. Tak ada sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua tu di tangan Allah mutlak. Kalau Allah kata datang ajal, satu saat kita tak boleh minta tangguh, hatta tak boleh minta cepat. Maka bersiap sedialah ke arah itu. Cukup-cukuplah sederhana seadanya hidup di atas muka bumi Allah. Tapi jangan lupa saudara-saudara kita yang dalam derita, yang dalam sengsara, yang dalam susah. Sebab kita bantu mereka, Allah pasti bantu kita. Kita gembirakan mereka, Allah pasti akan gembirakan kita. Ampun maaf, zahir batin, saya sayang semua kerana Allah. Maafkan segala salah khilaf Ustazah orang jahil, bukan orang alim. Ustazah cuma terdetik hati sepanjang PKP. Dr. Aida Al-Qarni dalam La Tahzan sangat menasihat orang-orang yang bersedih, supaya bukan kita dapat delete je rasa sedih ni, bahkan kita bangkit sebagai manusia yang bermanfaat. Ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga esok kita dapat tutuplah kuliah ni, tapi lepas Ustazah di TV Al-Hijrah. Sayang-sayang, bye-bye. Assalamualaikum.